Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ini dah masuk 4 Ramadan. Maksudnya kita dah berpuasa 4 hari sejak daripada hari Jumaat hari tu. Saya ada kongsikan dalam video saya yang sebelum ni bagaimana anak bulan tu dilihat bermula daripada secara hisab, kemudian kita melakukan proses ru'yah, iaitu kita mencerap anak bulan. Pada 23 April yang lalu telah dilakukan proses pencerapan anak bulan dan pencerap dari Malaysia telah melihat anak bulan tersebut. Maka setelah bermusyawarah, maka satu keputusan telah pun dibuat, iaitu anak bulan kelihatan dan hari Jumaat kita mula berpuasa. Dalam masa yang sama, pencerap anak bulan di Brunei tidak mendapati anak bulan, maka mereka mula berpuasa pada hari Sabtu. Jadi maksudnya kalau kita di Malaysia hari ini sudah masuk hari keempat kita berpuasa, mereka baru hari ketiga. Macam mana ini boleh berlaku? Sedangkan Malaysia dengan Brunei bukannya jauh. Dalam video saya yang sebelum ni, saya ada kongsikanlah macam mana proses pencerapan anak bulan tu dibuat. Tapi dalam video saya tu saya paparkan dia secara animasi je lah, sekadar memberi gambaran macam mana gerakan bulan dan matahari sepanjang hari mencerap. Kalau nak diikutkan, pada petang 23 April hari tu, kedudukan bulan selepas matahari terbenam, memang kalau ikutkan dia sangat rendah. Paras bulan tu dia lebih kurang 3 darjah saja daripada horizon. Kalau ikutkan tu memang rendah lah. Kalau bawah lagi daripada tu biasanya dah tak nampak lah. Ada yang maklumkan dengan saya, paras 3 darjah tu pun sebenarnya mustahil untuk dilihat. Tapi ikut pengalaman lah, saya pernah lah mencerap kalau pada paras 3 darjah tu, tapi bukan dalam keadaan dekat bandar, dekat tepi laut lah. Kita pun kena faham lah, dekat seluruh dunia ni tak semua tempat yang kita boleh nampak laut. Bila nampak laut pula, boleh jadi dia bukan menghala kepada arah matahari terbenam. Ada tempat-tempat yang bawah 6 darjah pun dah tak boleh nak dicerap. Tapi kita kat Malaysia ni alhamdulillah lah, 3 darjah tu paling rendah lah boleh dicerap lagi. Kalau rujuk balik pada video saya yang sebelum ni, umur anak bulan masa keadaan matahari telah terbenam tu, dia belum cukup 9 jam tapi dah lebih daripada 8 jam. Itu boleh dikira anak bulan yang termuda lah kalau kita boleh nampak. Benda ni pun kalau nak ikutkan dia kira rezeki lah, boleh nampak ke tak nampak. Sebabnya bila dalam keadaan dia rendah sampai paras 3 darjah tu, memang susah nak nampak sebenarnya. Dia belum cerita lagi keadaan awan macam mana kan, clear tak clear. Biasanya pencerap ni, amalan dia bukan hari tu nak cerap, hari tu baru dia set up dia punya teleskop. Biasanya 3 hari sebelum waktu mencerap lah, dia dah setting dah dia punya teleskop dia, pasang lah dia punya mounting, pasang teleskop, lepas tu dia buat calibration. Ni contoh teleskop yang digunakan lah untuk mencerap. Yang kita gunakan mounting dia boleh bergerak ikut settingnya lah, setting yang dah ada. Dia dekat dia punya mounting ni dah memang dah ada database lah, dia dah tahu hari ni macam sekarang ni pukul berapa, bulan dekat mana, matahari dekat mana, planet kat mana. Planet contohlah nak cari planet Marikh ke, planet Mushtari ke, planet Utarik ke, planet Zuhal ke kan. Tinggal masukkan je dekat dia punya konsol tu apa benda yang kita nak tengok, nanti dia akan gerakkan teleskop tu lah ke arah tu. Jadi 3 hari tu memang dia orang akan setting lah, pasang teleskop tu. Kalau pasang teleskop tu, lepas tu dah siap setting, buka balik, besok datang lagi setting, buka balik, besok datang lagi setting, buka balik. Kalau macam tu tak guna lah buat calibration, dia tak berapa nak tepat. Jadi biasanya bila dah pasang tu, dia akan tinggalkan lah dekat situ, dah tengoklah berapa hari. Macam nak tengok anak bulan ni kan, dengan keadaan usia anak bulan tu yang terlalu muda, maknanya susah nak nampak. Lepas tu dia punya paras dia pun pada 3 darjah tu memang mencabar lah. Kalau mounting tu tak di-calibrate dengan sebaiknya, takut nanti dia
mengarahkan teleskop tu pada tempat yang salah lah. Kita nak tengok bulan tapi benda lain yang kita tengok. Kalau masa hari mencerap tu, kalau nak tengok bulan masa tu memang tak nampak. Kita tunggu anak bulan tu muncul kan. Dia maknanya daripada tak nampak, lepas tu jadi satu garis halus anak bulan tu. Jadi biasanya dia akan gunakan matahari lah. Dia akan pastikan mounting tu sentiasa ikut tracking pergerakan matahari tu sampai matahari terbenam. Maksudnya tu kalau pada paras 3 darjah tu pun boleh nampak matahari, masa tu kira clear lah. Maksudnya insyaAllah kalau ada anak bulan masa tu boleh nampak lah maksudnya. Dan pada 23 April masa tu, selepas matahari terbenam, ada lebih kurang 13 hingga 15 minit sahaja masa untuk nak mencerap anak bulan. Jadi dalam tempoh berapa belas minit tu, kalau tak nampak, tak nampak lah. Kalau nampak, nampak lah. Dan rezeki pencerap kita di Labuan, kalau tak salah saya yang saya dapat maklum, dekat sana tu dia orang yang nampak. Ada yang tanya, pada paras 3 darjah tu mana boleh nampak anak bulan tu? Memang tak boleh nampak, dia akan terlindung. Tapi saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Kita gunakan teleskop yang mounting dia tu dah memang boleh gerakkan ikut kedudukan bulan, matahari, planet dan sebagainya lah. Sebab dia memang ada database dia. Bila kita arahkan teleskop tu suruh tengok matahari, dia hala kepada matahari. Kalau kita arahkan dia untuk tengok planet Marikh, dia akan pergilah ke hala planet Marikh. Macam juga pada petang 23 April tu, yang mencerap ni, dia arahkanlah teleskop dia suruh tengok ke arah bulan. Kalau nak kata teleskop tu arahkan hala yang salah, sebab masalahnya memang dah di-calibrate benda tu 3 hari sebelum lagi, dan sepanjang 3 hari tu memang hari-hari buat checking betul ke tidak lagi kan arah yang ditunjukkan. Jadi kalau nak ikutkan arah yang ditunjukkan tu memang itulah, kalau kita suruh dia tu tengok bulan, dia arah ke arah bulan lah. Dan bila kita nampak tu memang kita yakin lah memang itu anak bulan. Biasanya dia orang akan gunakan teleskop yang memang dah dipasang dengan kamera dan pasang direct pergi ke laptop lah kan, jadi boleh tengok dekat monitor lebih besar, lebih jelas, dan kita boleh setting lah dia punya exposure, dia punya ISO, supaya image yang kita tengok daripada teleskop tu akan lebih jelas. Bila macam tu, pencerap mudah lah untuk nak melihat sama ada anak bulan tu dah kelihatan ataupun belum. Kita google dulu ICOP project. Ni ya. Okay, current month observation result. Okay, kita boleh nampak lah awal Ramadan baru-baru ni punya hasil observation pada 23 April 2020. Macam ini kita tengok Algeria not seen, Australia not seen, Brunei pun not seen, Jerman dia nampak seen. Tengok sikit macam ni. Ok, ni dia. Iran not seen, Malaysia not seen. Ini dekat Teluk Kemang, maknanya dekat Teluk Kemang tak nampak. Ok, tapi yang ni seen dekat mana? Dekat Labuan. Ok, dia ni lah yang melaporkan. Inilah image yang diorang snap. Ok, kalau nak ikutkan inilah ni. Memang halus, kalau tak biasa tengok memang tak nampak. Ok, kita tengok lagi. Memang banyak juga lah yang tak nampak. Ini masa 24 April pula. 24 April memang nampak lah. Kalau 24 April baru nampak, 25 April lah baru start puasa. Ini secara official lah, maksudnya setiap negara dia punya hari pertama awal Ramadan dia bila. Ok, ini yang mana yang awal Ramadan dia, maksudnya dia start puasa pada 24 April. Kita boleh tengok senarai dia ni. Ok, Malaysia nampak. Ok, Malaysia salah satulah.
yang puasa bermula pada 24 April, iaitu hari Jumaat. Okey, ini 25 April. Negara-negara yang mula puasa pada 25 April, tengok ni, Brunei. Ni Facebook page Falak Online. Kita boleh tengok lah dia punya post-post yang terbaru ni. Okey, ni yang berkenaan dengan anak bulan baru-baru ni lah. Okey, ni suasana dia masa dia orang mencerap. Ini gambar yang pencerap yang nampak anak bulan tu lah. Kita tengok lah, ini orang yang berjaya mendapat. Okey, nampak tu kan ada pengesahan daripada ICOP. Maknanya memang disahkan lah, dia orang bukan shot sendirilah kata jumpa ataupun nampak anak bulan. ICOP dah sahkan. Okay, kita boleh tengok lah dekat Facebook orang yang melaporkan ni. Itu contoh anak bulan. Tengok jap. Memang halus macam tu. Kalau tak biasa tengok memang tak nampak kan. Ni image yang dia hantar. Dia ni lah, dia ada buat sembang-sembang lah sebab orang tanya macam mana boleh nampak kan. Saya nak kongsikanlah sedikit potongan daripada video rakaman live, Facebook live yang dibuat oleh orang yang berjaya mencerap anak bulan pada 23 April baru-baru ni. Biasakan dengan alat, dengan suasana, dengan background, dengan foreground, tak apa semua istilah-istilah tu yang janji biasa lah. Jadi baru kita faham objek yang kita perlu ambil iaitu anak bulan, dan background tu macam mana kita perlu selarikan dengan setting-setting kamera. Okey, jadi setakat itu saja saya pun hendak standby. Setakat itu saja saya pun hendak bersedia untuk berbuka puasa, dan diharapnya video kali ini akan menjawab persoalan. Dan semestinya siapa yang meminta salinan file raw tersebut, saya memang tidak akan bagilah, kerana untuk keselamatan jawatan kuasa yang telah memutuskan kenapakan tersebut. Okay, lagipun memang alat ni pun saya punya sendiri, bukan alat kerajaan lah. Jadi alat saya berhak untuk tidak memberikan kepada siapa pun file tersebut. Kalau mau buat surat rasmi melalui penyimpan mohar besar raja-raja baru boleh. Okey, setakat itu saja. Selamat berbuka puasa, selamat menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan tarawih, dan sentiasa menjaga jarak, sentiasa ikut PKP. InsyaAllah apa yang baik tu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan tu datangnya daripada diri saya sendiri. Terima kasih tim TSI 2017. Terima kasih kepada guru saya Dr. Baharudin, Cikgu Ahmad Taufan, sahabat-sahabat Falak, sahabat semua yang susah lah mau cakap, semua yang terlibat lah dalam bidang falak ni, dalam mencerap anak bulan, dalam bidang cerapan. Tidak kira cerapan anak bulan, dia mesti ada satu sikap lah, sikap yang perlu diterapkan sebagai pencerap, bukan sebagai yang menghadiri cerapan. Okey, itu saja, jangan cakap lebih-lebih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini berkenaan dengan pencerapan anak bulan pada 23 April baru-baru ni. Sekali lagi saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat berpuasa. Sama-sama kita menambahkan amalan sepanjang bulan puasa ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam perkongsian yang lain. Assalamualaikum.